Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang dan dengan taufik dan hidayahnya kita dapat sama-sama meneruskan siri perbincangan kita dalam subjek Usuluddin, yang mana apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan subjek sirah bagi tingkatan 5, iaitu yang mana tajuknya adalah Awamilul Hadarah Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus, iaitu faktor-faktor perkembangan ataupun faktor-faktor kemajuan kerajaan Umayyah di Andalusia. Okey. Dan terdapat banyaknya faktor yang mendorong kepada kemajuan dan pembangunan kerajaan Umayyah di Andalus ini, dan selama kerajaan ini berkuasa dan yang mana pemerintahnya ataupun khalifahnya berusaha untuk menjadikan kerajaan ini sebuah kerajaan yang sangat maju, sangat yang pesat dengan perkembangan-perkembangan. Dan di antara faktor-faktor yang antara faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan kemajuan kerajaan Umayyah di Andalus ini adalah antaranya dia terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama al-ilmiyah was-saqafiyah, iaitu ilmu dan kebudayaan. Mereka ni disebabkan ilmu dan kebudayaan ni mereka menjadi sebuah tamadun yang maju. Sarat al-Qurtubah markazan lil ulum wal adab wal intaju al-ilmiyun. Cordoba menjadi sebagai pusat penyebaran ilmu sastera dan pusat pengeluaran ilmu. Itu bandar Cordoba itu sendiri menjadi pusat penyebaran ilmu. Dan yang kedua, wasa'at harkatu tarjamatul al-kutub al-ajnabiyah ilal arabiyah. Wujudnya penterjemahan buku-buku daripada bahasa-bahasa ataupun kitab-kitab daripada bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, barzatun nahdatul Islam wal lughah al-arabiyah, iaitu kebangkitan semula ilmu-ilmu Islam dan ilmu bahasa Arab. Itu faktor yang penyumbang yang pertama kepada kemajuan zaman pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalus. Kemudian faktor yang kedua adalah berkaitan dengan al-askariyah. Al-askariyah ni berkaitan dengan ketenteraan. Huraian dia, tamayyuzan asrul Umayyah fil Andalus bijanibi quwwatul jayshul bashariyah wa tafawwiqatul adadi bi insya'ati askariyah adidah mutanawwi'ah, iaitu kekuatan era dinasti Umayyah ini di Andalus ini terkenal dengan kekuatan ketenteraan. Ketenteraan di kalangan manusia, dengan terdapat banyaknya kem-kem tentera. Mereka ni banyak mewujudkan kem-kem ketenteraan. Dan kemudian fi ahdi Abdul Rahman An-Nasir ista'adat al-bilad wa haddatuha as-siyasiyah wa quwwatuha al-askariyah. Dan pada ketika pemerintahan Abdul Rahman An-Nasir,
negara ini telah mengembalikan keseimbangan politik dan kekuatan ketenteraan. Okey, yang mana pada sebelum ni mereka tiada keseimbangan politik. Kemudian pada zaman Abdul Rahman bin Nasir ni sudah munculnya ataupun wujudnya keseimbangan politik ni dan kekuatan ketenteraan. Okey, kemudian yang ketiga, faktor yang menyumbang kepada kemajuan Daulah Umayyah ini adalah al-idariyah, iaitu daripada sudut pentadbiran. Okey. Kanal umara wal khulafa bil Andalus siyasatuhum hasanah wa tadbirahum munazzamun, iaitu para pemimpin dan khalifah di Andalus ini yang mana mereka mengamalkan ideologi politik mereka yang baik, wa tadbiruhum munazzamun, iaitu dan pengurusan pentadbiran yang teratur. Kemudian yang kedua, yang qasimu rijalu syurtah ila aqsam, minha syurtatu bil lail wa syurtatu bin nahar, iaitu pada masa ni telah dibahagikan tugas-tugas polis, telah wujudnya sistem kepolisan pada masa ni dan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu aqsam ni bahagian ataupun dua shift lah diorang. Minha syurtatu bil lail, ada yang mengawal pada waktu malam, polis pada waktu malam, wa syurtatu bin nahar, dan ada juga yang mengawal negara pada waktu siang. Wa qasamur rijalu syurtah limuraqabatut tijar wa maslahatut syurtah, dan pada ketika ini juga tugas mereka adalah untuk memantau para peniaga dan jabatan polis itu sendiri. Okey. Ayyinul al-muhtasib fi kulli biladil yashrifu 'ala al-aswaq at-tijariyah wa qawanin al-qadah. Dan para muhtasib ataupun penguatkuasa khas telah dilantik untuk setiap jajahan, di setiap jajahan untuk memantau pasar-pasar ataupun pusat-pusat perdagangan mereka dan hukum-hukum. Okey. Muhtasib ni bertindak seolah-olah seperti ejen khas untuk memantau keadaan-keadaan di pusat-pusat bandar, di tempat-tempat yang ada pasar-pasar, pusat membeli belah dan sebagainya. Dan kemudian faktor yang keempat yang mendorong kepada perkembangan ataupun kemajuan kerajaan Umayyah ni adalah al-Amraniyah, iaitu berkaitan dengan bandaraya mereka sendiri, bandar mereka. Okey, harsul umara wal khulafa fi bina'il madaris wal maktabah wal masajid. Okey, dan pada ketika ini para pemerintah dan khalifah-khalifah kerajaan Umayyah ini, mereka telah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ataupun membina pusat-pusat pengajian, sekolah-sekolah, pusat-pusat pengajian dan perpustakaan-perpustakaan dan masjid-masjid. Yang kedua, wa min ashhuril masajid Masjid Qurtubah fi ahdil Abdul Rahman Ad-Dakhil, dan di antara masjid yang masyhur yang telah dibina pada masa ini adalah Masjid Qurtubah pada zaman pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Ansha'a Abdul Rahman An-Nasir lil Madinah Al-Azimah wa atlaqa 'alaiha ismu Madinatuz Zahra. Okey, dan pada zaman Abdul Rahman An-Nasir, beliau telah membina sebuah kota ataupun membina sebuah bandar yang besar dan dinamakan padanya Madinatuz Zahra. Okey, Madinatuz Zahra atau Madinah Az-Zahra ataupun kota Az-Zahra, iaitu terletak pada 13 kilometer daripada barat laut Cordoba. Maksudnya di pinggir Cordoba tu ada sebuah Madinatuz Zahra, kota Zahra ataupun bandar Zahra, yang mana di bandar Zahra ni
terletaknya dia dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu terdapatnya istana khalifah, pusat pemerintahan dan ada masjid dekat situ. Okey. Seterusnya, Hadaratul Ulum Lid-Daulah Al-Umayyah fil Andalus, kemajuan ilmu-ilmu, kemajuan ilmu pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalus. Okey, antaranya adalah ilmu syariah, asy-syar'iyyah. Daripada sudut ilmu asy-syar'iyyah ini telah timbulnya penulis Al-Munzir bin Sa'id Al-Balluti yang menulis kitabnya Al-Ibnahu 'alal Istinbatil Ahkam min Kitabillah, dan Abu Bakar bin Al-Qutiyah Ibnul Qutiyah dan menulis kitabnya Tasariful Af'al. Kemudian dalam ilmu ni adalah nama-nama, kita nak terangkan nama-nama penulis dan apa kitabnya yang telah ada pada masa perkembangan ilmu di zaman Daulah Umayyah di Andalus ini. Kemudian bagi ilmu kedoktoran, ilmu tib, ilmu kedoktoran ataupun ilmu perubatan, antara ulama'nya ataupun antara cendekiawannya adalah Abu Al-Qasim Al-Khalaf bin Abbas Az-Zahrawi, dan beliau menulis kitabnya bernama At-Tasrif. Kemudian seorang lagi ulama dalam bidang kedoktoran ini, perubatan ini, Abu Marwan Abdul Malik bin Az-Zuhur. Okey, iaitu penulis bagi kitab At-Taysir fil Mudawwati wat Tadbir. Okey, kemudian ilmu yang ketiga adalah perkembangan dalam ilmu falak, iaitu ulamanya adalah Abu Al-Qasim Ahmad bin Abdullah Al-Jafaki wa sahibuhu kitab, dan beliau telah menuliskan sebuah kitab yang diberi nama Risalatul Ushtarlab wal Asma'. Okay, kemudian yang kedua Abul Qasim Maslamah Al-Majriti, dan beliau menulis kitabnya Al-Akhbar dan Al-Ghayatul Hakim. Okay, ini dalam bidang ilmu falak. Kemudian bagi ilmu tarikh, ilmu sejarah, ulamanya adalah Sa'id bin Ahmad Abul Qasim wa sahibul kitab Tabaqat al-Umam. Okay. Dia ni beliau menulis kitabnya yang diberi nama Tabaqat al-Umam. Kemudian antara penulis yang lain bagi kitab sejarah ini, bagi ilmu sejarah, ilmu tarikh ni adalah Abdul Malik bin Habib, dan menulis kitabnya yang diberi nama At-Tarikh. Okey, seterusnya dalam ilmu geografi, okey, ulamanya adalah Abu Abdullah Al-Hajari, dan beliau telah menulis kitabnya yang diberi nama Al-Mushib ataupun Mushib. Okey, Mushib. Dan ulama yang lain dalam bidang geografi ini adalah Muhammad bin Yusuf Al-Waraqi. Wa sahibul kitab Al-Masalik wal Mamalik. Kitabnya Al-Masalik wal Mamalik. Okey, dan yang terakhir ilmu falsafah, ilmu al-falsafah. Bagi ilmu falsafah, ulamanya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd, ataupun gelaran dia Ibn Rushd. Wa sahibul kitab, beliau menulis kitabnya Tahafut At-Tahafut. Okay. Kemudian yang kedua, ulama bagi bidang falsafah ini, bidang ilmu falsafah ini adalah Abu Bakar Muhammad
bin Abdul Malik bin Tufail Al-Qaisi Ibnu Tufail, dan beliau telah menulis kitabnya yang diberi nama Hayy ibn Yaqzan. Okey. Ini adalah senarai-senarai nama dan penulis-penulis kitab bagi setiap cabang ilmu pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalus. Okey, dan seterusnya kita tengok Hadaratut Teknologiyah Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Okey, kemajuan ilmu teknologi pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah di Andalus. Okay. Yang pertama, at-tijarah, berkaitan dengan perdagangan. Okey, perdagangan, ihtamu bit-tariq wal jusur wal aswaq. Pada ketika ini telah munculnya pembinaan jalan raya, jambatan dan pasar-pasar untuk memudahkan urusan perdagangan dan perniagaan. Dan al-jasrul ma'ruf al-qantarah Qurtubah allati balagha tuluha hawali. Okey, dan jambatan yang masyhur lah kita kata, jambatan yang dikenali sebagai jambatan Cordoba ataupun dinamakan juga dengan jambatan Rum, yang panjangnya 400 meter. Maksudnya dah majulah, boleh buat satu jambatan yang menghubungkan dua tempat sepanjang 400 meter. Kemudian kemajuan teknologi lagi adalah berkaitan dengan az-zira'ah, pertanian. Kana ihtimamuhum kabirun binizamir rayyi lam yasilul al-asbaniyun ila mislihi min qabli wa ghairi zalik syakkul anhar wa farrut tur'ah, iaitu mereka telah membina sistem pengairan yang tidak pernah terfikir oleh orang-orang yang penduduk setempat pada masa tu, yang sebelum ni tak pernah terfikir pun untuk buat sistem perairan yang macam tu. Kemudian mereka telah membelah sungai dan menggali terusan. Dan nizamu ar-rayyi atau yusamma bin na'urah, dan terusan yang terbesar diberi nama an-na'urah. An-na'urah. Okey. Dia ada sistem lah yang dia orang belah sungai menjadi satu terusan yang menghubungkan ke tempat-tempat mereka membuat pertanian. Okey, kemudian al-ammaraniyah. Okey, berkaitan dengan bandar-bandar mereka, kemajuan teknologi daripada sudut sistem pembandaran. Wa min mafakhirul al-amaraniyah allati syayyidaha al-muslimun bil Andalus Jami'ul Qurtubah wa Madinatuz Zahra ad-Dahiyah al-Qurtubah Qasrul Ja'fariyah. Dan antara bandar yang dibina oleh orang Islam pada ketika ini ialah antaranya Masjid Cordoba, Madinatuz Zahra di pinggir bandar Cordoba, dan Istana Ja'fariyah. Dan Qasr al-Ja'fariyah, Istana Ja'fariyah ini adalah dinisbahkan kepada Abu Ja'far Ahmad bin Sulaiman bin Hud, ahadul muluk Tawaif. Istana Ja'fariyah ni dinisbahkan kepada Abu Ja'far Ahmad bin Sulaiman bin Hud, yang mana beliau merupakan antara salah seorang raja-raja kecil, maksudnya raja-raja yang dilantik di satu jajahan di Andalusia. Okey, dan saya kira sekadar itu sahaja perkongsian ataupun pembelajaran kita dalam tajuk Hadaratul Awamilul Hadarah Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Okey, dan saya kira sekadar ini sahaja perkongsiannya, apa yang telah termaktub di dalam buku teks kita ni. Okey, dan semoga
dengan adanya video ini menjadi asbab kebaikan untuk diri saya sendiri dan dapat membantu para pelajar untuk memahami pelajaran-pelajaran dalam kitab kita ni. Okay, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.